Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Cikgu Linda di sini. Okay, hari ini kita teruskan dengan perniagaan tingkatan 4 iaitu bagi tajuk koperasi. Okay, sebelum ini pelajar-pelajar, anak-anak pelajar semua telah diajar tentang uh, bentuk pemilikan perniagaan. Okay, yang pertama sebenarnya bentuk pemilikan perniagaan ni kita ada 5. Yang pertama kita ada milikan tunggal. Kita ada syarikat sendian berhad, kita ada perkongsian, kita ada syarikat awam berhad. Dan yang kelima adalah koperasi. So hari ini cikgu akan terangkan tentang koperasi. Okey. Biasanya pelajar-pelajar dah biasa sebenarnya dengan koperasi ni. Sebab apa? Kerana di sekolah masing-masing ada koperasi sekolah. Dan pelajar-pelajar dah biasa berurusan dengan koperasi sekolah. Dah biasa membeli barang-barang keperluan sekolah di koperasi sekolah. Dah biasa menghadiri mesyuarat agung tahunan koperasi sekolah. Dah biasa join aktiviti-aktiviti yang dibuat oleh koperasi sekolah. Tapi, adakah anak-anak pelajar semua tahu apakah itu koperasi? So sekarang ini cikgu nak terangkan tentang apa itu koperasi dengan lebih mendalam lah, sebab selama ni awak cuma tahu koperasi tempat awak nak shopping barang-barang keperluan sekolah. Perkara pertama sekarang kita lihat dahulu apakah maksud koperasi. Maksud koperasi adalah sebuah organisasi perniagaan yang ditubuhkan oleh sekumpulan individu secara sukarela. Jadi kalaulah dalam soalan dalam SPM, dia minta awak berikan maksud koperasi, inilah maksud koperasi. So kata kunci di sini ialah organisasi perniagaan ditubuhkan oleh sekumpulan individu secara sukarela. Koperasi ini merupakan sebuah organisasi perniagaan yang mempunyai kepentingan yang sama bagi setiap anggotanya. Di mana kita lihat sekarang matlamat penubuhan koperasi. Matlamat penubuhan koperasi adalah untuk melindungi kepentingan anggotanya. Itu adalah matlamat koperasi. Memang koperasi nak melindungi kepentingan anggotanya. Sebab itulah koperasi ditubuhkan di mana koperasi menjual barang-barang keperluan anggotanya. Koperasi memberi pendidikan kepada anggotanya. Koperasi memberi keuntungan kepada anggotanya melalui dividen dan rebate. Seterusnya kita lihat apakah konsep koperasi. Konsep koperasi adalah milik bersama. Milik bersama semua ahli-ahli dia. So koperasi itu bukan milik LAK. Cikgu kan kalau dalam kelas, cikgu selalu tanya anak-anak murid cikgu dalam kelas, siapa tuan punya koperasi? Siapa pemilik koperasi? Tahu apa anak-anak cikgu cakap? Mereka kata pemilik koperasi adalah cikgu yang menguruskan koperasi. Pengawas koperasi. Sebenarnya pemilik koperasi adalah semua ahli-ahli koperasi. Bukan sekadar cikgu-cikgu yang menguruskan koperasi, bukan sekadar pengawas-pengawas koperasi. Dia adalah milik bersama semua ahli koperasi. Seterusnya kita pergi kepada ciri-ciri koperasi. Sebelum kita pergi ciri, kita lihat contoh koperasi. Di sini cikgu bagi 3 contoh koperasi. Kalau lihat yang atas itu adalah koperasi SMK Seri Bintang Selatan Berhad. Cuba awak tengok di sana. Ada perkataan koperasi, ada perkataan berhad. Itu adalah nama bagi koperasi. Maksudnya setiap koperasi perlu didaftarkan dengan Suruhanjaya Koperasi Malaysia, mesti bermula dengan koperasi dan berakhir dengan perkataan berhad. Kalau kita nampak saja nama koperasi dash berhad, itu adalah milikan koperasi. Sama juga kalau kita nak mengenali syarikat sendian berhad. Belakang nama syarikat tersebut ada perkataan sendirian berhad. SNDBHD. Itu menunjukkan milikan syarikat sendian berhad. Koperasi ni pun sama. Kenang kita nak kenal koperasi. Ada perkataan koperasi dan belakangnya ada berhad.
Okay, kita tengok contoh koperasi yang kedua. Koperasi SMK Banting Berhad. Okay. Ini adalah logo sekolah, koperasi sekolah ni lah. Okay. Dan kita ada Koperasi Jaya Mandiri ataupun dia punya singkatan dia Kojama. Okay. Kita nampak Kojama, Koperasi Jaya Mandiri, tak ada perkataan Berhad kan, tapi sebenarnya masa mereka mendaftarkan koperasi dengan Suruhanjaya Koperasi Malaysia, akan ada Berhad di belakang dia. Okey, inilah contoh-contoh koperasi. Contoh koperasi lain adalah koperasi anak-anak sendiri. Kalau macam cikgu kan, di sekolah cikgu ada koperasi juga, iaitu Koperasi SMK Convent Bukit Mentajam Berhad. Itulah contoh-contoh koperasi. Okey, sekarang kita lihat pula apakah ciri-ciri koperasi. Okey, kita lihat ciri yang pertama. Okey, ciri yang pertama, melaksanakan kegiatan-kegiatan berkaitan dengan ekonomi untuk memenuhi keperluan anggota-anggotanya. Okey, ciri yang pertama, melaksanakan kegiatan berkaitan dengan ekonomi untuk memenuhi keperluan anggota-anggotanya. Ini bagi mengurangkan beban kos sara hidup dan meningkatkan ekonomi anggotanya. Macam mana tu? Okay, awak lihat di sekolah awak. Okay, koperasi sekolah awak menjalankan aktiviti koperasi mereka berkaitan dengan memenuhi keperluan anggotanya, di mana koperasi menjual barangan keperluan pelajar-pelajar, iaitu alat tulis, buku-buku latihan, track bottom, t-shirt sekolah, yang benda contoh buku-buku latihan dengan track bottom dan t-shirt sekolah tidak ada dijual di luar. Hanya koperasi sahaja yang menjual untuk memenuhi keperluan anggota-anggotanya. Okay, di samping itu, biasanya harga-harga barang di koperasi lebih rendah berbanding harga di pasaran di luar. Ini adalah untuk membantu mengurangkan kos sara hidup anggota-anggotanya. Dan koperasi juga memberi pendapatan sampingan kepada anggota-anggotanya, di mana anggota-anggotanya akan dibayar dividen dan rebate dalam kegiatan ekonomi mereka lah. Okay, seterusnya, ciri yang kedua ialah aktiviti tidak berunsurkan politik. Ini kerana matlamatnya ialah untuk menjaga kebajikan anggota-anggotanya. Maksudnya koperasi ini milik semua orang dan bukan milik sebahagian daripada anggotanya. Sebab tu dia kata tidak berunsurkan politik. Okey, seterusnya kita lihat ciri yang ketiga. Okey, aktiviti koperasi diuruskan berdasarkan akta. Diuruskan berdasarkan peraturan dan undang-undang kecil koperasi. Apa itu akta? Okey, akta adalah satu peruntukan undang-undang yang digubal oleh Parlimen. Contoh akta yang ada dalam koperasi ialah Akta Koperasi 1993 Pindaan 2007. Ini bermaksud pihak pengurusan koperasi atau kita panggil sebagai ahli lembaga koperasi perlu menjalankan tugas sebagai ALK ini mengikut akta ini. Sekiranya tidak mengikut akta, so mereka boleh didakwa kerana telah melanggar peraturan. Dan setiap koperasi juga ada peraturan dan undang-undang kecil mereka sendiri. Siapa pula yang menentukan peraturan undang-undang kecil koperasi ni? Koperasi itu sendiri. Di mana di awal penubuhan koperasi dan mungkin di pertengahan dan sebagainya, koperasi perlu menyediakan peraturan dan undang-undang kecil koperasi dan mendapat kelulusan daripada Mesyuarat Agung Tahunan, maksudnya mendapat kelulusan semua ahli. Dan dihantar kepada Suruhanjaya Koperasi Malaysia untuk diluluskan undang-undang dan peraturan tadi. Jadi, semua ALK perlu menguruskan koperasi berdasarkan akta, berdasarkan peraturan dan undang-undang kecil koperasi masing-masing. Okey, kita lihat pula ciri yang keempat, iaitu modal perniagaan disumbangkan oleh anggota. Okey, di mana masa kita nak memulakan perniagaan koperasi memang kita perlu mencari ahli 50 orang dan ahli-ahli ini
wajib membayar share. So mereka ni adalah ahli. So share yang tadi mereka bayar tadi, kita gunakan sebagai modal untuk menjalankan kegiatan koperasi. Dengan itu, anggota berhak bersuara untuk memajukan koperasi. Macam anggota ni boleh bagi idea lah apa boleh dibuat lagi oleh koperasi untuk memajukan koperasi. Okay, seterusnya yang kelima. Setiap anggota mempunyai hak dalam membuat keputusan termasuk dalam urusan perniagaan yang dijalankan oleh koperasi. Jadi pihak ALK ni tak boleh katalah hanya mereka saja berhak membuat keputusan. Tidak. Semua anggota boleh membuat keputusan. Semua anggota boleh terlibat dalam urusan perniagaan. So mereka boleh bagi pendapat, mereka boleh bagi sokongan. Sokongan dimaksud di sini macam dia shopping kat koperasi, beli barang kat koperasi, join semua aktiviti koperasi. Okey, seterusnya akhir sekali, liability anggota adalah terhad kepada sumbangan modal atau yuran sahaja. Bermaksud, sekiranya koperasi mengalami kerugian dan akan ditutup, so anggota-anggota ini, ahli-ahli koperasi ini, mereka cuma kehilangan wang sumbangan modal mereka sahaja. Segala harta peribadi tidak akan diambil untuk membayar segala liability koperasi yang ada. Itu untungnya koperasi ni, sebab liability dia adalah terhad. Okey, seterusnya kita lihat pula kepada prinsip-prinsip koperasi. Okey, kalau awak lihat dalam gambar rajah ni, di sini kita ada 7 prinsip koperasi. Kita ada keanggotaan secara sukarela dan terbuka. Kita ada kawalan secara demokratik oleh anggota. Kita ada penglibatan anggota dalam kegiatan ekonomi, kebebasan autonomi. Yang kelima, pendidikan, latihan dan maklumat. Yang keenam, bekerjasama antara koperasi dan akhir sekali, prihatin terhadap komuniti. Inilah 7 prinsip koperasi yang diamalkan oleh setiap koperasi. Sekarang kita akan lihat satu persatu prinsip-prinsip koperasi ini. Okay, kita lihat yang pertama. Keanggotaan secara sukarela dan terbuka. Bermaksud tiada paksaan daripada mana-mana pihak. Terbuka kepada sesiapa sahaja yang boleh menggunakan perkhidmatan yang ditawarkannya dan rela menerima tanggungjawab sebagai anggota. Maksudnya di sini kalau kita nak jadi ahli koperasi, itu adalah secara sukarela dan terbuka. Orang lain tak boleh paksa. Awak mesti jadi ahli koperasi. Tak boleh. Sebab dia adalah, prinsip dia adalah keanggotaan secara sukarela dan terbuka. Dan tetapi apabila kita dah jadi ahli koperasi, bermaksud kita kena rela menerima tanggungjawab sebagai anggota. Okay, seterusnya, prinsip yang kedua. Kawalan secara demokratik oleh anggota. Setiap anggota mempunyai hak untuk bersuara dan mengundi dalam menentukan sesuatu perkara. Maksudnya sekarang ni kan segala keputusan yang nak dibuat perlulah mendapat persetujuan daripada semua ahli dalam mesyuarat agung tahunan koperasi ataupun sekurang-kurangnya dalam mesyuarat ahli lembaga koperasi. Barulah suatu aktiviti itu, suatu perkara itu boleh dijalankan oleh pihak koperasi. Kenapa? Kerana dia adalah kawalan secara demokratik oleh anggota. Dia tidak berunsurkan politik. Maksudnya semua orang buat keputusan. Semua orang boleh melibatkan diri secara aktif dalam membuat polisi. Okay, kita lihat pula prinsip yang ketiga. Okay, prinsip ketiga ini ialah penglibatan anggota dalam kegiatan ekonomi. Anggota mempunyai hak untuk terlibat dalam aktiviti ekonomi ataupun perniagaan yang dijalankan oleh koperasi. Macam di sekolah anak-anak sekalian. Okey, anak-anak di sekolah menyokong koperasi, membeli barang dengan koperasi. Setiap kali waktu rehat, penuh di koperasi untuk membeli barang-barang koperasi. Jadi secara tak langsung sebenarnya, kita sebagai ahli koperasi telah terlibat dalam aktiviti perniagaan yang dijalankan oleh koperasi. Kita menolong, kita menyokong segala perniagaan koperasi kita. Okay, seterusnya, ciri ataupun prinsip
koperasi yang keempat, kebebasan autonomi. Okay, dalam kepengurusan koperasi ni, anggota-anggota dia berhak bersuara dan memberi pendapat. Macam mana nak bersuara dan memberi pendapat ni? Dalam mesyuarat agung tahunan koperasi. So, dalam mesyuarat agung tahunan koperasi ni kita boleh bertanya, kita boleh memberi pendapat tentang koperasi, untuk kebaikan koperasi, untuk kebaikan semua pihak. Okay, ini bagi memastikan kebajikan anggota terpelihara tanpa dikuasai oleh mana-mana pihak. Okey, kita teruskan dengan prinsip yang kelima, iaitu pendidikan, latihan dan maklumat. Okay, koperasi bertanggungjawab menyediakan pendidikan latihan untuk anggotanya, untuk LLK dan untuk pekerja. Untuk apa? Bagi memantapkan lagi pengurusan dan perniagaan koperasi. Okay, di mana contohlah, cikgu bagi contoh kan. Katakanlah seorang bendahari dilantik. Okay, seorang bendahari dilantik. So bendahari ni mungkin tidak ada pengalaman, tidak ada pengetahuan tentang perakaunan. Jadi pihak koperasi perlu wajib menghantar bendahari tadi pergi kursus, bagi latihan pada dia untuk dia menguruskan, dia belajar tentang keuangan, tentang perakaunan. So dia dapatlah jalankan tugasnya dengan baik. Begitu juga dengan ALK lain-lainnya. Begitu juga dengan pekerja. Begitu juga dengan anggota-anggota lain juga. Boleh diberi latihan dan pendidikan untuk memantapkan lagi pengurusan koperasi. Okay, koperasi juga perlu menyampaikan maklumat kepada semua orang perihal dan faedah koperasi. Okey, seterusnya. Prinsip yang keenam, bekerjasama antara koperasi. Okay, bekerjasama antara koperasi penting. Sebab apa penting? Sebab dengan adanya kerjasama yang baik dapat mengukuhkan ekonomi koperasi dan perniagaan mendapat keuntungan yang lebih. Kita ambil contoh lah ya. Kalau cikgu bagi contoh koperasi cikgu. Okay, koperasi Sekolah Menengah Konvent Bukit Mentajam, kami sentiasa bekerjasama dengan koperasi-koperasi lain. Contoh, kami selalu menjalankan aktiviti bersama dalam pelancongan koperasi sekolah. Cikgu pergi ke koperasi sekolah yang lain sebagai tamu. Mereka sebagai host. So, kita bayar servis kepada mereka, mereka memberi perkhidmatan kepada kita. So, masing-masing dapat memajukan ekonomi koperasi tersebut dan masing-masing akan dapat pengetahuan, dapat pengalaman, dapat bekerjasama antara koperasi-koperasi ini. Dan kerjasama antara koperasi juga boleh wujud dari segi untuk mendapatkan bahan-bahan, barang-barang jualan. Cikgu kalau koperasi cikgu-cikgu koperasi ni, mereka sentiasa berhubung dengan cikgu-cikgu koperasi sekolah lain untuk mendapatkan pembekal yang dapat memberikan harga yang baik, kualiti yang baik untuk kita jual barang-barang keperluan pelajar tadilah, supaya kita dapat bagi harga yang paling berpatutan untuk membantu ahli-ahli kita. Okey, cikgu banyak fokus pada koperasi sekolah. Kenapa cikgu fokus pada koperasi sekolah? Sebab awak adalah pelajar sekolah dan awak sangat rapat, sangat hampir dengan koperasi sekolah. Cikgu tak bagilah contoh koperasi dewasa. Kalau kita ikut kerjasama antara koperasi ni, koperasi dewasa pun ada. Peringkat antarabangsa pun ada. Okay. Koperasi-koperasi di Malaysia ni pernah bekerjasama dengan koperasi-koperasi di Thailand, koperasi-koperasi di Jepun. Kita pernah dibawa oleh angkasa pergi melawat ke koperasi-koperasi di Jepun dan sebagainya. Okay. So, bila ada kerjasama itu, kita dapat kukuhkan ekonomi koperasi, kita akan dapat keuntungan yang lebih, kita akan dapat pengetahuan dan pengalaman daripada koperasi-koperasi yang lain. Okay, akhir sekali prinsip koperasi yang ketujuh ialah prihatin terhadap komuniti. Okay, di mana kepentingan komuniti setempat turut dititik beratkan. Ini dapat memberi impak positif kepada anggota tanpa menjejaskan kepentingan komuniti setempat. Okay, kadang-kadang kan ada setengah koperasi kan,
koperasi dewasa. Kali ni cikgu bagi contoh koperasi dewasa kan, mereka buka minimarket. Okay. So bukan sekadar ahli-ahli je yang dapat membeli barang di minimarket tadi. Semua masyarakat setempat boleh membeli barang tersebut, membeli barang keperluan harian di minimarket tersebut. Dan biasanya seperti mana yang kita tahu, koperasi-koperasi ni mereka menjual barang dengan harga yang berpatutan. So secara tak langsung, komuniti setempat juga mendapat impak yang positif. Okay, seterusnya kita teruskan dengan keanggotaan koperasi. Siapa anggota koperasi ni? Berapa bilangan anggota koperasi ni? Okay. Keanggotaan koperasi ni kita bahagi kepada dua aspek lah. Aspek yang pertama, jumlah anggota. Jadi kalau kita nak tubuhkan koperasi, kita perlu ada sekurang-kurangnya 50 orang yang membeli share. Dah cukup 50 orang sekurang-kurangnya. Maksudnya paling kurang 50, tapi tak ada had. Berapa orang pun boleh. Okay? Tapi sekurang-kurangnya 50 orang yang membeli share. Okay. Yang kedua, keanggotaan koperasi ni hak anggota. Okay. Apakah hak anggota? Apakah hak sebagai pemilik share koperasi ni? Pembeli share koperasi ni yang menjadi ahli koperasi ni. Yang pertama, hak anggota. Anggota mempunyai hak untuk mengundi satu undi dalam mesyuarat agung tahunan koperasi tanpa mengira jumlah share yang dimiliki. Maksud di sini, satu anggota satu undi. Tak kira lah kalau share dia ada RM2,000, share A ada RM2,000, share B ada RM10. Walaupun beza share A itu lebih banyak daripada share B, tapi masa mengundi hanya satu undi dikira. Okay, dia tak macam syarikat sendian berhad. Syarikat sendian berhad ni, siapa pemegang share paling banyak, dialah yang akan menjadi pengurus. Okay, tapi dalam koperasi ni tak. Walaupun seseorang itu share-nya tidak banyak, tetapi apabila dia dilantik oleh mesyuarat agung tahunan, so dia berhak menguruskan koperasi. Okay. Hak anggota yang kedua ialah terlibat secara langsung dalam proses membuat keputusan. Sebagaimana cikgu bagi tahu tadi lah kan, masa mesyuarat agung tahunan koperasi ni, segala aktiviti-aktiviti koperasi akan dibentangkan, segala perancangan koperasi akan dibentangkan, segala penyata kewangan akan dibentangkan. Jadi semua tu perlu mendapatkan kelulusan daripada ahli. So ahli-ahli membuat keputusan secara langsung daripada ni. Nak lulus ke tak lulus ke, nak setuju ke tak setuju ke dengan keputusan yang dibuat. Okay, seterusnya yang hak anggota yang ketiga ialah mengambil semula modal share apabila keluar ataupun berhenti dari koperasi. Okay. Pelajar-pelajar adalah ahli koperasi. Sekiranya awak dah tamat belajar, habis tingkatan 5, jadi pastikan awak ambil semula modal share awak sebelum awak meninggalkan sekolah. Perlu ambil semula sebab itu adalah tanggungjawab ataupun hak anggota. Okey, akhir sekali hak anggota ialah menerima pulangan dalam bentuk dividen. Koperasi wajib membayar dividen kepada semua ahli. Dia bayar dividen, mungkin dia bayar tiap-tiap tahun ataupun setengah koperasi dia kumpul. Daripada form 1 sampai form 4. Habis form 4 tu nak keluar tu dia akan bagi share awak balik, dia akan bayar dividen pada awak. Okay. Itu 4 hak anggota koperasi. Okay. Akhir sekali, kita akan lihat apakah kelebihan dan kekurangan koperasi. Okay, kita lihat kelebihan yang pertama. Okay, kelebihan pertama sudah tentulah liability terhad. Cikgu dah terangkan tadi kan, liability koperasi adalah terhad. Itu memang satu kelebihan dia lah, di mana anggota hanya rugi setakat modal yang dilaburkan sahaja. Segala harta peribadi kita, rumah kita, wang ringgit kita, barang kemas kita tidak akan diambil untuk membayar liability koperasi sekiranya koperasi mengalami kerugian. Okey.
Kelebihan yang kedua, pentadbiran secara demokratik. Setiap anggota diberi hak untuk mengundi untuk memilih ALK. Maksudnya, kita boleh pilih siapa saja pihak yang menguruskan koperasi. Kita nak siapa uruskan koperasi. Katakanlah kita pilih satu tim menguruskan koperasi ALK tahun satu tahun. So kalau tahun tersebut kita nampak ALK ni macam kurang efektif, kurang kemahiran untuk membuat satu kerja, tahun depan kita boleh pilih orang lain pula untuk menguruskan koperasi ni. Sebab apa? Sebab pentadbiran secara demokratik. Okey, yang ketiga, kelebihan yang ketiga, tiada beban cukai. Di mana koperasi ini dikecualikan daripada cukai. Berbeza ya dengan syarikat sendirian berhad, cukai sangat tinggi. Okey, satu lagi, rebate. Okey, rebate merupakan insentif yang diberikan kepada pelanggan koperasi. Okay, rebate ni sebenarnya dia macam diskaun lah. Cuma beza rebate dengan diskaun ni ialah kalau diskaun, awak beli barang, awak dapat 10% diskaun. Harga barang RM100. Jadi awak cuma perlu bayar RM90 harga barang selepas diskaun. Berbeza dengan rebate. Rebate ni, kalau harga barang RM100, kita kena bayar RM100 juga. Cuma, dia akan bagi pulangan kepada kita dalam satu tempoh tertentu. Biasanya bila dia tutup penyata kewangan tu, dia tutup tahun kewangan berakhir tu, barulah dia akan kira rebate untuk ahli-ahli dia. Dia akan kumpul semua belian kita sepanjang tahun kewangan tersebut. Katakanlah pada tahun kewangan tersebut, jumlah belian satu ahli, katakanlah Ahmad lah kan, jumlah belian Ahmad di koperasi pada tahun 2021. Okay, jumlah belian dia selama setahun tu adalah RM1,000. So koperasi mengumumkan rebate adalah RM10 sen per ringgit. Maksudnya RM1 Ahmad berbelanja dengan koperasi, dia akan mendapat pulangan 10 sen. Okay. Jadi kalau Ahmad berbelanja sebanyak RM1,000, bermaksud Ahmad berhak mendapat pulangan sebanyak RM100. So itulah rebate. Dan rebate ni merupakan satu pendapatan lah kepada ahli juga, di samping kita dibayar dividen tahunan. Okey, itulah kelebihan koperasi. Sekarang kita lihat pula, apakah kekurangan koperasi. Biasalah, dalam sesuatu perkara kita buat, ada kelebihan, ada kekurangan. Okay, kita lihat kekurangan yang pertama. Kadar pulangan rendah berbanding dengan pelaburan dalam syarikat. Memanglah koperasi ni kadar pulangan dia memang rendah berbanding syarikat. Okey, tapi ada juga koperasi yang bagi pulangan yang tinggi. Ada koperasi yang pendapatan dia sangat bagus, dia boleh bagi dividen kepada ahli-ahlinya 100%, tapi tak banyak. Okey. Tapi kebanyakannya memang kadar pulangan kita rendah lah. Okey, seterusnya kekurangan yang kedua, pengurusan dan pemilik terpisah. Pekerja mungkin tidak terdorong untuk memajukan perniagaan. Maksudnya di sini, tuan punya koperasi, pemilik koperasi adalah ahli-ahli koperasi yang sangat ramai itulah, yang lebih daripada 50 orang tu. Tapi yang menguruskan koperasi satu tim yang kecil dan dicampur dengan pekerja. So kadang-kadang pekerja ni, dia kata koperasi ni bukan dia punya. Jadi kadang-kadang dia buat, dia menguruskan koperasi tu, dia menjalankan tanggungjawab di koperasi secara halal-balal. Jadi kan ini akan menyebabkan koperasi mengalami kerugian. Siapa yang rugi? Koperasi, siapa yang rugi adalah ahli-ahli koperasi. Okey, seterusnya. Kekurangan yang ketiga, pemilik share terhad. Setiap individu tidak boleh memiliki share melebihi 20%. Betul. Katakanlah jumlah share RM100,000. So seorang hanya boleh membeli kurang daripada RM20,000. Tak boleh lebih sebab tidak boleh membeli melebihi 20% daripada jumlah share keseluruhan. Okey, akhir sekali kekurangan ialah pindah milik share. Share tidak boleh dipindah milik kepada orang lain. Macam cikgu kata tadi lah. Cikgu bagi tahu tadi kan. Hak anggota apabila
Apabila awak berhenti ataupun keluar daripada koperasi, awak perlu mengambil modal awak semula. Ahli koperasi tak boleh kata, okey, share tu dia nak bagi pada orang lain, pada ahli lain. Tak boleh. Dia perlu ambil balik modal dia. Okay? Kalau nak tambah share dan sebagainya, itu orang lain tu tambahlah dengan duit dia sendiri. Tak boleh pindah share kepada orang lain. Okay, itulah kekurangan koperasi. Okay, so dengan kelebihan dan kekurangan koperasi ni, maka selesailah tajuk koperasi kita. So cikgu harap awak semua dapat memahami tentang koperasi. Okay, perkara pertama dalam koperasi, kita ada maksud koperasi. Maksud koperasi tadi, ingatlah kata kunci dia. Sebuah organisasi perniagaan yang ditubuhkan oleh sekumpulan individu secara sukarela. Okay, itu maksud dia. Kemudian kita ada konsep koperasi. Kita ada ciri-ciri koperasi. Kita ada prinsip-prinsip koperasi, ada 7 tu. Kalau macam ciri-ciri koperasi pun kita ada 6 tadi. Prinsip-prinsip koperasi kita ada 7. Okay. Kemudian kita ada keanggotaan koperasi. Kita ada jumlah anggota, kita ada hak anggota. Dan akhir sekali tadi yang kita bincang sebentar tadi, kelebihan dan kekurangan koperasi. So cikgu harap awak semua dapatlah sedikit ilmu tentang koperasi, dapat memahami dengan baik tentang koperasi dan dapat mengingati, menghafal isi-isi berkaitan dengan koperasi. Okey, itu sahaja. Terima kasih semua. Semoga kita jumpa lagi di tajuk yang lain. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.